Salam sejahtera kepada seesni dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami ingin membentang soalan satu, iaitu populisme telah memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Amerika Latin. Mari kita mulakan. Dan ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu saya, Filis Rurangko, Nur Maliana binti Awang Mael, Maisarah Aliyah binti Muhammad Saleh, Selain Venesia Bonifacius, Fed Eli Jeremy, dan Nur Rizwana Haiza binti Rosman. Untuk bagian pengenalan, populisme ini dia adalah fenomena penting yang membentuk perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Amerika Latin. Ini kerana dia telah muncul sejak abad ke-20 sebagai reaksi terhadap ketidaksamarataan yang seperti sosioekonomi, kelemahan institusi politik dan dominasi golongan elit pemerintah di negara Amerika Latin. Maka dengan itu, populisme ini dia berfungsi sebagai wadah politik untuk membentuk suara rakyat yang biasa menentang golongan elit yang sangat berkuasa. Malah, populisme ini dia diperkukuhkan oleh kepimpinan yang berkarismatik seperti John Peron dan juga retori pro-rakyat yang berjaya menarik sokongan golongan pekerja dan masyarakat yang terpinggir. Maka dengan itu, populisme ini dia memberikan kesan besar terhadap corak pemerintahan dan juga pembentukan identiti politik nasional di beberapa negara di Amerika Latin. Oleh itu, populisme ini dia sangat relevan sebagai salah satu kuasa politik utama di rantau Amerika Latin. Kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu evolusi sejarah populisme di rantau Amerika Latin dengan mengenal pasti ciri-ciri utama, faktor-faktor pendorong serta kesan-kesan yang wujud. Subtopik yang pertama adalah evolusi sejarah populisme di Amerika Latin. Terdiri daripada tiga, iaitu populisme klasik, populisme neoliberal, dan populisme kiri abad ke-21. Okey, untuk populisme klasik ini, dia berpunca daripada ketidakseimbangan kelas antara golongan atasan dan kelas bawahan, dan juga kelas krisis ekonomi akibat industrialisasi. Ciri utama dia adalah mobilisasi politik kelas pekerja yang ditindas ini, mereka melakukan retorik anti-elit dan menentang terhadap campur tangan asing dan juga kelas atasan yang menindas mereka. Contoh tokoh dia adalah Juan Domenico Perón, iaitu pemimpin dari Argentina. Juan mengukuhkan hubungan dengan Kesatuan Pekerja kerana kelas ini ditindas oleh golongan atasan. Yang kedua adalah memperkenalkan dasar pro pekerja dan kebajikan sosial untuk melindungi pekerja ini yang ditindas oleh kelas atasan. Yang kedua adalah populisme neoliberal. Ia berasal daripada krisis hutang dan kegagalan model pembangunan sedia ada ataupun pembangunan yang lama. Ini menyebabkan rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan parti politik tradisional yang sedia ada. Ciri utama dia menggabungkan retorik pro-rakyat dengan dasar ekonomi pasaran bebas dan juga melaksanakan reformasi ekonomi secara drastik. Yang ini kami mengambil tokoh daripada Peru, iaitu yang paling terkenal juga, itu Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ini dia memperkenalkan dasar Fuji Shock, iaitu dengan memotong pembelanjaan awam, penghapusan subsidi dan liberasi pasaran. Dengan ini juga beliau mendapat pujian daripada IMF kerana mampu mengatasi masalah ekonomi yang berlaku di Peru pada masa tersebut. Yang ketiga adalah popularisme kiri abad ke-21. Ia berpunca daripada ketidakseramaan struktur ekonomi dan ketidakadilan sosial yang berterusan berlaku di Amerika Latin. Ciri dia adalah menekankan pada pergerakan semula-semula ekonomi, iaitu kekayaan orang kaya ini diagihkan pada golongan yang terpinggir, iaitu yang juga yang kedua, penyertaan politik rakyat yang lebih luas dan juga menolak dasar global khususnya Amerika Syarikat. Contohnya, saya memilih tokoh iaitu Hugo Chavez daripada Venezuela. Beliau menggunakan karisma dan retorik anti-imperialism dan juga mengkritik kapitalisme Amerika Syarikat ini sebagai jalan syaitan. Dan maka dari itu, Hugo Chavez ini, beliau mengangkat simbol moral seperti Jesus Christ sebagai sosialis pertama. Maka dengan itu, beliau menyeru supaya rakyat menentang Amerika Syarikat yang bertindak dengan menindas mereka di Amerika Latin. Subtopik yang kedua adalah ciri-ciri utama populisme. Yang pertama adalah kepimpinan berkarisma dan hubungan langsung dengan rakyat. Yang ciri-ciri dia adalah pemimpin menggunakan daya tarikan pribadi untuk meminang legitimasi politik dan juga mendapat sokongan daripada rakyat. Yang kedua adalah pemimpin menggunakan retorik yang mudah difahami, simbol emosi dan pendekatan personalistik bagi mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebagai contoh pemimpin adalah Juan Domingo Perón daripada Argentina. Seperti kita tahu, kelas pekerja ini dianggap sebagai descamicados, iaitu tiada baju dan dianggap miskin oleh golongan atasan. Maka dengan itu, John Peron memberikan penghormatan kepada pakaian pekerja yang kerana mereka ini sudah bekerja keras. Kesan dia tadi telah John Peron ini dapat meningkatkan daya tarikan sokongan dan juga mempunyai kekuatan untuk melakukan gerakan populis.
Yang kedua adalah retorik rakyat menentang golongan elit. Jadi dia adalah rakyat ini digambarkan sebagai bersatu, adil, tetapi mereka ini terpinggir. Manakala golongan elit pula, elit politik dan ekonomi dilabel sebagai korup dan jatuh daripada realiti rakyat. Contoh pemimpin adalah Hugo Chavez daripada Venezuela menggunakan retorik anti-elit dengan melabel golongan elit ini sebagai Los Escudollos dengan membina naratif penentangan terhadap kerajaan terdahulu yang dianggap sebagai korup. Kesan dia tadi, ia berkesan untuk mendapatkan sokongan, serta mengukuhkan identiti kami menentang mereka. Ciri-ciri yang ketiga adalah penekanan kepada nasionalisme ekonomi dan penolakan terhadap pengaruh luar. Ciri-ciri dia adalah iaitu mengkritik pengaruh luar yang suka eksploitasi ekonomi nasional. Dan yang kedua pula dia adalah negara-negara Amerika Latin ini dia menolak campur tangan asing dalam ekonomi negara. Sebagai contoh, Hugo Chavez, iaitu pemimpin Venezuela, dia mengamalkan retorik anti Amerika Syarikat dengan menasionalisasikan industri minyak melalui syarikat milik negara. Ia bertujuan untuk mengukuhkan kedaulatan ekonomi dan mengurangkan pengaruh asing. Kesan dia tadi, beliau mendapat sokongan rakyat dengan menjadikan isu ekonomi sebagai perjuangan nasional. Okey, yang keempat adalah dasar pengagihan kekayaan melalui cukai dan program kebajikan. Yang ini dia menekankan kepada pengagihan kekayaan negara kepada rakyat yang susah. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan ekonomi dan kemiskinan. Pendekatan dia adalah menggunakan cukai dan program kebajikan untuk membantu golongan miskin dan terpinggir. Dasar contoh juga sebagai pemimpin yang sama iaitu Hugo Chavez. Beliau memperkenalkan Barrio Adentro, iaitu menyediakan akses kesihatan percuma di kawasan perumahan miskin. Kesan dia tadi dapat meningkatkan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dan juga dapat mengukuhkan sokongan rakyat terhadap kepimpinan Hugo Chavez. Topik seterusnya adalah faktor-faktor pendorong kemunculan populisme. Yang pertama adalah kelemahan institusi politik dan demokrasi. Institusi demokrasi di Amerika Latin ini dia wujud secara formal tetapi gagal berfungsi dengan berkesan disebabkan oleh rasuah, tidak cekap dalam pentadbiran dan juga dominasi golongan elit. Keadaan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem politik sedia ada. Di Argentina, iaitu saya pilih tokoh Javier Milei, Argentina ini dia menghadapi masalah ekonomi pada tahun 2019 hingga 2023, iaitu inflasi yang sangat tinggi, kerajaan juga gagal mengawal ekonomi hingga mencetuskan rusuhan dan ketidakpuastian rakyat terhadap pemimpin. Keadaan ini menyebabkan Javier Milei muncul sebagai tokoh anti-elit yang menjanjikan reformasi dan juga perubahan radikal di Argentina. Kesannya, rakyat lebih cenderung menyokong pemimpin populis iaitu Javier Milei yang menentang elit dan institusi tradisional. Yang kedua adalah ketidaksamarataan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Latin ini dia tidak seimbang apabila kekayaan dan sumber ekonomi dimonopolikan oleh golongan politik dan ekonomi. Saya ambil contoh di Brazil, iaitu pemimpin dia adalah Luiz Inácio Lula da Silva ataupun nama terkenal adalah Lula. Brazil ini, golongan miskin bandar dan luar bandar ini, dia terpinggir daripada manfaat pertumbuhan ekonomi. Sementara kekayaan tertumpu pada golongan elit di bandar. Maka dengan itu, muncullah Lula da Silva ini ataupun dikenali sebagai Lula, dia menekankan keadilan sosial dengan memberikan bantuan seperti Bolsa Familia, bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Kesannya, populisme ini dia muncul sebagai saluran politik untuk memperjuangkan keadilan sosial dan juga menarikkan sokongan golongan terpinggir. Yang ketiga adalah peminggiran sosial golongan tertentu. Faktor dia adalah golongan terpinggir seperti masyarakat pribumi, kelas pekerja dan golongan miskin ini tidak mendapat perhatian penuh dalam pembangunan ekonomi. Saya mengambil contoh iaitu di Bolivia, Evo Morales. Dia memanfaatkan peminggiran masyarakat pribumi sebagai asas sokongan politik dengan mengangkat identiti pribumi ataupun golongan miskin dan juga kelas pekerja untuk menentang golongan elit tradisional dan memperjuangkan pengalihan sumber negara dengan lebih adil. Kesan dia tadi, saluran mobilisasi politik ini, dia dapat menentang golongan elit dan juga menguatkan tuntutan pengiktirafan, keadilan sosial dan pengagihan sumber secara adil, iaitu segala kekayaan yang dimiliki oleh golongan elit tradisional ini akan diagihkan kepada golongan yang miskin ataupun memerlukan. Yang keempat adalah kebergantungan ekonomi dan campur tangan kuasa luar. Faktor yang muncul ia adalah ekonomi Amerika Latin ini seperti Meksiko dan negara Amerika Latin yang lain bergantung sangat dengan pasaran antarabangsa, terutamanya Amerika Syarikat. Malah, kestabilan ekonomi domestik juga terdedah kepada tekanan dan keputusan kuasa besar iaitu Amerika Syarikat. Sebagai contoh, di kes di Meksiko, Meksiko dia bergantung dengan bantuan kewangan Amerika Syarikat
melalui USAID sebanyak $77.7 juta untuk pembangunan komuniti, alam sekitar dan masyarakat sivil. Jika dihentikan bantuan kewangan tersebut, dia akan menjejaskan projek sosial negara. Maka dengan itu, muncullah tokoh populisme kiri, iaitu Andres Manuel Lopez, yang melabelkan bantuan kewangan AS ini sebagai tindak campur tangan ataupun interventionism. Kesan dia tadi, kebergantungan ekonomi dan campur tangan orang luar ini tadi, dia akan menjadi pemangkin populisme di negara Amerika Latin. Seterusnya saya akan membincangkan kesan-kesan kemunculan populisme di Amerika Latin. Secara ringkas, populisme membawa kesan negatif dan positif, namun kesan negatifnya lebih dominan dalam jangka masa panjang. Dari sudut positif, populisme berjaya meningkatkan mobilisasi politik dan penyertaan rakyat. Menurut Montero, 2024, wacana populis mengaktifkan golongan yang sebelum ini diketepikan dengan menekan konflik antara rakyat dan elit, sekaligus meningkatkan kesadaran politik serta tuntutan terhadap keadilan sosial. Selain itu, Chanosky dan Padilla 2019 menyatakan bahwa populisme telah memaksa elit dan institusi kerajaan memberi perhatian kepada isu ketidaksamaan, kemiskinan, dan pengagihan sumber. Walau bagaimanapun, kesan negatif populisme adalah lebih ketara. Menurut Montero, 2024, beliau menegaskan bahwa populisme memperdalam polarisasi masyarakat dan melemahkan budaya kompromi. Corrales 2025 menyatakan bahwa populisme menyumbang kepada kemerosotan institusi demokrasi melalui pemusatan kuasa eksekutif, penghakisan sistem semak dan imbang, serta penurunan accountability politik. Dari sudut ekonomi, dasar populis yang bersifat jangka pendek sering membawa kepada ketidakstabilan ekonomi dan kekecewaan sosial dalam jangka masa panjang. Kesimpulannya, walaupun populisme memberi suara kepada rakyat, kesannya terhadap politik, institusi, dan ekonomi menjadikannya lebih merugikan dalam jangka masa panjang. Salam sejahtera, saya Silvianisa Bonifasius, pemegang nomor matriks BE 231100147. Bagaimana kepimpinan karismatik menyumbang kemunculan kepada gerakan populis di Amerika Latin. Kepimpinan yang karismatik puncak kepada kemunculan popularis, di mana karismatik digunakan untuk menampilkan diri sebagai wakil langsung suara rakyat, dan ini membina naratif rakyat vs atau defeat elit. Seterusnya, pemimpin populis sering menyampaikan janji secara langsung kepada rakyat, dan ini mengabaikan struktur partai tradisional, sehingga pemimpin mula membina hubungan emosi dengan penyokong. Sebagai contoh, tokoh Hugo Chavez, pemimpin Venezuela pada tahun 1999 hingga 2013, di mana beliau menggunakan retorik anti-elit dan rakyat lawan oligarki. Ini berjaya menarik sokongan golongan miskin dan kelas pekerja. Beliau digambarkan sebagai simbol suara rakyat Venezuela, menurut Nelson 2026. Populis muncul dalam konteks ketidaksamarataan ekonomi yang tinggi akibat kegagalan sistem ekonomi tradisional. Menurut naratif, populis menyalahkan elit sebagai puncak kesengsaraan rakyat dan menampilkan pemimpin sebagai penyelamat rakyat. Sebagai contoh, negara Venezuela yang dipimpin oleh Hugo Chavez. Beliau menawarkan subsidi besar dan program sosial, sehingga ini awalnya meningkatkan taraf hidup yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Krisis ini bertambah buruk akibat kejatuhan harga minyak dan dasar fiskal yang tidak mempan. Contohnya, negara Bolivia yang menekankan redistribusi sumber, seterusnya membela komuniti pribumi dan menggunakan naratif anti-elit. Jadi, kita dapat simpulkan ketidakseimbangan ekonomi menyebabkan kemunculan populis di kedua negara ini. Dinamika politik juga faktor yang menyebabkan kemunculan populis di negara Amerika Latin. Populis didorong oleh kelemahan institusi demokrasi, sistem parti yang rapuh, dan polarisasi politik yang mendalam. Ketiga-tiga ini tunjang kepada dinamika politik. Menurut Montero 2024, politik Amerika Latin semakin terpolarisasi, dan naratif politik itu bersifat konflik dua kutub ekstrem. Dan polarisasi memberi ruang kepada pemimpin populis untuk menonjolkan diri mereka sebagai alternatif kepada sistem sedia ada.
dan mengkritik elit, golongan elit dan institusi tradisional. Selain itu, pemimpin populis sering mengukuhkan kuasa eksekutif dan ini menghakis sistem semak dan imbang negara tersebut. Populis wujud dalam bentuk kiri, bentuk kanan, dan konservatif. Ada dua, bentuk kiri dan bentuk kanan dan konservatif. Dan ini antara negara yang mengamalkan ide tersebut adalah negara Brasil. Sekian. Saya, Nurizona Haizar Rosman, BA 23110390, akan menjelaskan mengenai kerelevanan populisme dalam landscape politik Amerika Latin pada masa kini serta hala tuju perkembangannya dengan menjadikan Brazil sebagai contoh utama. Secara umumnya, populisme masih kekal relevan di Amerika Latin kerana ia sering muncul apabila wujudnya ketidaksamaan sosial, krisis ekonomi dan juga ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi politik tradisional. Di rantau Amerika Latin ini, populisme biasanya menggunakan naratif rakyat versus elit di mana pemimpin populis mendakwa mereka membela golongan marhaen yang terpinggir akibat dasar neoliberal serta kegagalan kerajaan terdahulu. Oleh sebab itu, populisme tidak terikat kepada satu ideologi sahaja. Sebaliknya, hadir dalam bentuk sayap kiri dan sayap kanan, bergantung kepada isu semasa seperti rasuah, keselamatan dan nasionalisme ekonomi. Jika kita lihat contoh di negara Brazil, kebangkitan Jair Bolsonaro sebagai presiden pada tahun 2018 jelas menunjukkan populisme sayap kanan. Beliau berjaya menarik sokongan rakyat dengan mengeksploitasikan kekecewaan terhadap rasuah, jenayah dan krisis ekonomi selepas pentadbiran Parti Pekerja. Melalui retorik anti-elit dan anti-institusi, Bolsonaro menampilkan dirinya sebagai wakil rakyat sebenar Brazil. Namun begitu, walaupun pendekatan ini berkesan pada peringkat awal, pemerintahannya turut menunjukkan bagaimana populisme boleh memberi tekanan kepada institusi demokrasi seperti badan kehakiman dan juga media. Dari sudut penilaian kritikal, disinilah kita dapat melihat paradoks populisme. Populisme mampu meningkatkan penyertaan politik rakyat dan menggerakkan sokongan massa, tetapi pada masa yang sama ia juga berpotensi menghakis nilai demokrasi liberal. Kebergantungan yang berlebihan kepada personaliti pemimpin dan juga emosi rakyat boleh menyebabkan polarisasi politik serta mengecilkan ruang perbincangan dasar yang rasional. Melihat kepada hala tuju masa hadapan, populisme di Amerika Latin termasuklah Brazil dijangka akan terus wujud dan berlarutan, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Dengan contoh, kembalinya Luiz Inácio Lula da Silva sebagai presiden pada tahun 2023 menunjukkan bahawa populisme tidak semestinya lenyap, sebaliknya berubah daripada populisme konservatif kepada populisme progresif yang mana lebih menekankan keadilan sosial dan pemulihan institusi demokrasi. Secara keseluruhannya, populisme akan terus relevan selagi masalah struktural seperti ketidaksamaan dan ketidakadilan sosial masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Nama saya Nurmaliana binti Aumail, nombor matriks BA 23160706. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini iaitu kerelevanan populisme di Amerika Latin pada kini serta hala tuju perkembangannya pada masa hadapan dari aspek ekonomi. Okey, sebagai pengenalan, populisme ini telah lama mempengaruhi dasar ekonomi di Amerika Latin, khususnya dalam usaha menangani masalah kemiskinan, ketidaksamaan pendapatan dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Dari sudut ekonomi, populisme ini dia merujuk kepada pendekatan kerajaan yang menumpukan perhatian kepada kepentingan rakyat biasa melalui dasar seperti subsidi, bantuan kewangan, kawalan harga barangan asas dan perbelanjaan sosial yang tinggi. Okey, tujuan utamanya adalah untuk mengurangkan tekanan hidup rakyat serta menentang dominasi golongan elit ekonomi. Okey, pada masa kini populisme ekonomi ini masih sangat relevan di Amerika Latin. Hal ini kerana banyak negara di rantau ini masih berdepan dengan jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin, peluang pekerjaan yang terhad dan kos hidup yang semakin meningkat. Dalam keadaan ini, dasar populisme seperti bantuan tunai, subsidi makanan dan pengawalan harga telah menjadi pilihan kerajaan kerana ianya dapat memberi manfaat segera kepada rakyat.
Khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Dari segi ekonomi jangka pendek pula, dasar ini dia mampu meningkatkan kuasa beli rakyat, merangsang permintaan dalam negara dan mengurangkan tekanan kemiskinan. Namun begitu, dari sudut jangka panjang pula, populisme ekonomi ini dia menghadapi masalah kelestarian, di mana perbelanjaan kerajaan yang tinggi tanpa sumber hasil yang kukuh boleh menyebabkan defisit fiskal dan peningkatan hutang negara. Selain itu, campur tangan kerajaan yang berlebihan dalam pasaran seperti kawalan harga dan pengambil alihan sektor ekonomi tertentu boleh melemahkan keyakinan pelabur serta mengurangkan aliran pelaburan. Keadaan ini akhirnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan ketidakstabilan seperti inflasi dan kekurangan peluang pekerjaan. Dari segi hala tuju masa hadapan pula, populisme ekonomi di Amerika Latin ini dijangka akan berubah kepada pendekatan yang lebih sederhana dan praktikal, di mana kerajaan masih akan mengekalkan agenda kebajikan rakyat dan perlindungan golongan miskin. Namun, pada masa yang sama, kerajaan juga perlu menitikberatkan tentang kawalan perbelanjaan, pengurusan hutang dan galakan terhadap pelaburan. Dengan kata lain, populisme ini tidak lagi boleh hanya bergantung kepada dasar populisme jangka pendek, tetapi juga perlu digabungkan dengan strategi pembangunan ekonomi yang lebih mampan dan berdaya tahan agar kebajikan rakyat dapat dijamin tanpa menjejaskan kestabilan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Kesimpulannya, dari aspek ekonomi, populisme di Amerika Latin ini kekal relevan kerana ianya dapat menjawab tuntutan rakyat terhadap keadilan sosial dan bantuan kos sara hidup. Namun, keberkesanan pendekatan ini dalam jangka panjang bergantung kepada keupayaan kerajaan untuk mengimbangi antara kebajikan rakyat dan kestabilan ekonomi negara. Jika dasar populisme hanya berfokus dalam jangka masa pendek, tanpa kawalan perbelanjaan dan pengurusan kewangan yang berdisiplin, maka ianya akan berisiko untuk menimbulkan masalah seperti defisit fiskal, inflasi dan kemerosotan pelaburan. Sebaliknya, jika populisme ini dapat disesuaikan dengan dasar yang lebih mampan, berdisiplin dan berorientasikan pembangunan jangka panjang, maka ianya akan berpotensi terus untuk memainkan peranan penting dalam membentuk ekonomi Amerika Latin yang lebih adil dan stabil. Baiklah, saya Maisar Alia binti Muhammad Saleh dengan nama metrik BA2311467 akan menuliskan pembentangan mengenai kerelevanan populisme di Amerika Latin pada masa kini serta hala tuju perkembangannya pada masa hadapan yang mengkhususkan kepada sosial. Dari segi kerelevanan, populisme pada masa kini, populisme terus memainkan peranan penting dalam menangani ketidaksamaan sosial yang berlaku di Amerika Latin. Misalnya, Juan Perón, Presiden Argentina, telah memperkenalkan dasar perlindungan buruh, kebajikan sosial dan periktirafan hak pekerja yang mengubah kelas pekerja daripada golongan terpinggir kepada aktor sosial dan politik utama di negara tersebut. Tradisi ini diteruskan oleh Hugo Chavez di Venezuela melalui pelaksanaan Bolivarian Mission yang bertujuan untuk memperluaskan akses pendidikan, kesehatan dan perumahan kepada golongan miskin yang selama ini terpinggir daripada sistem sosial negara. Manakala di Brazil, Presiden Andrés Manuel López Obrador dan Luis Inácio Lula da Silva menunjukkan kesinambungan populisme sosial yang lebih sederhana tetapi berorientasikan keadilan sosial, terutamanya melalui program pembasmian kemiskinan dan perluasan jaringan keselamatan sosial seperti Bolsa Familia. Kejayaan program tersebut telah menunjukkan bahawa populisme ini masih relevan sebagai instrumen pembina keadilan sosial sehingga masa kini. Dari segi hala tuju, populisme sosial di Amerika Latin dijangka terus wujud tetapi dalam bentuk yang lebih berhati-hati dan berinstitusi. Presiden Lula dan Andrés Manuel telah mencerminkan satu evolusi populisme sosial ke arah model yang lebih inklusif dan berdisiplin, di mana tuntutan keadilan sosial digabungkan dengan penghormatan terhadap kerangka institusi demokrasi. Jadi, hala tuju ini telah menunjukkan bahawa populisme berpotensi sebagai jambatan antara aspirasi rakyat dan keperluan kestabilan sosial jangka panjang. Hala tuju populisme sosial juga semakin tertumpu kepada golongan muda sebagai kumpulan sosial strategik, khususnya dalam konteks ketidaktentuan ekonomi dan pengangguran belia.
Presiden Andrés Manuel López Obrador di Meksiko telah memanfaatkan pendekatan populis sosial dengan menekankan bantuan keuangan, peluang pekerjaan, dan sokongan pendidikan kepada belia sebagai sebahagian daripada agenda keadilan sosialnya. Oleh itu, beliau telah berjaya meningkatkan sokongan sosial dalam kalangan generasi muda. Itu sahaja daripada saya dan akan disambung oleh pembentang seterusnya. Kesimpulannya, populisme telah memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Amerika Latin. Dari sudut politik, populisme muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan sistem demokrasi dan kegagalan elit pemerintah dalam mewakili kepentingan rakyat. Melalui retorik rakyat menentang elit, pemimpin populis berjaya menarik sokongan untuk memperluaskan penyataan politik golongan bawahan atau dalam sesetengah keadaan melemahkan institusi demokrasi melalui pemusatan kuasa. Dari aspek ekonomi pula, populisme menekankan dasar kebajikan dan pengagihan semula kekayaan bagi mengurangkan jurang sosioekonomi. Dari dimensi sosial pula, populisme telah membentuk identiti kolektif baharu dengan menekankan solidariti rakyat, keadilan sosial, dan penentangan terhadap dominasi elit. Oleh itu, populisme di Amerika Latin tidak boleh dilihat secara hitam putih, sebaliknya perlu difahami sebagai fenomena kompleks yang lahir daripada konteks sejarah, ketidaksamarataan sosioekonomi dan dinamik politik rantau tersebut. Secara keseluruhannya, populisme telah menjadi kuasa penting yang membentuk pembangunan di Amerika Latin. Berikut merupakan rujukan dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.